Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 32. Kitab lama. Kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula makna qadar itu menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu perkara atas barang yang sudah ditentukan oleh iradahnya pada azali akan perkara itu. Dan makna qada itu menentu oleh iradahnya pada azali akan perkara-perkara yang lagi akan dijadikan dia. Dan kata qil akasnya. Dan sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, taufik hidayah dia, pemberian dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat untuk membolehkan kita boleh berada lagi di atas bumi, di atas alam syahadah ni. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia dapat kita agama Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia dijadikan kita sebaik-baik umat, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat kita pula dengan Islam Allah Ta'ala beri, lahir daripada mak ayah kita yang Islam tu, dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mudahkan kita untuk ikut perintah dia, jadi taat dan meninggalkan maksiat. Alhamdulillah. Diberi pula nikmat besar kat kita, keinginan untuk memahami ajaran Islam, nak faham Islam. Alhamdulillah. Faham Islam tu dengan makna disedarkan kita untuk kenal Allah Ta'ala, untuk faham makna la ilaha illallah, boleh kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasankan yang kita ni makhluk Allah, perasankan yang kita ni tiada lain apa yang kita peroleh ni melainkan sebab rahmat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tu ada kita. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelobaan pada kita, keterbukaan hati, minat untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam. Alhamdulillah. Syukur diberikan keupayaan pada kita malam ni boleh hadir solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Dibukakan pintu hati pula berada majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kepada kita peluang yang keemasan ni dapat mengaut manfaat sedapatnya untuk memahamkan lagi dan memantapkan lagi iman kita pada Allah Ta'ala. Khasnya atau bab kita bicara ni masih bab iman. Itulah terus nak meyakinkan kita, syahadah kita pada Allah Ta'ala sentiasa asyhadu, sentiasa aku bersaksi
continuously. Kita always witnessing, sentiasa bersaksi, sentiasa mengakui bahawasanya Allah la ilah, yang semua makhluk ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sambungan kita kalau ikut, kita dah berada di hujung kitab dah, dan kita duk bicara ni rukun iman yang ke-6. Itulah mengenai beriman dengan qada dan qadar. Ada perkara dasar yang telah kita bicara lepas, khasnya antara lain pelajaran kita bila bicara bab qada qadar ni, sebenarnya dia adalah bab untuk memurnikan lagi, memberi pencerahan lagi dan memantapkan lagi fahaman kita dalam bab ketuhanan. Bagaimana untuk kita ni setelah yakin kita pada Allah Ta'ala, ya Allah la ilah kita, dialah satu-satunya Tuhan, dialah satu-satunya yang tak hajat pada sesuatu, dialah satu-satunya mempunyai segala sifat kesempurnaan. Yang itulah kita saksikan dengan la ilaha illallah. Dan dengan saksi la ilaha illallah juga kita mengaku semua makhluk ni dalam kekurangan. Semua makhluk ni tidak akan boleh berdiri sendiri. Semua makhluk hanya akan berhajat mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dialah satu-satunya ilahi. Semua makhluk ni dalam keadaan fakir. Semua makhluk tidak akan ada kebolehan makhluk dengan zat dia sendiri untuk memberikan manfaat atau mudarat sama makhluk. Bahkan sebenarnya yang memberikan mudarat dan manfaat hakiki adalah hanya Allah Ta'ala dia sendiri. Cuma kena belajar betul-betul, khasnya dengan bab kita nak bicara ni, untuk memaham dan memantapkan lagi fahaman kita berkenaan qada qadar. Nak memahamkan qadar tu apa, qada tu apa. Itulah balik dalam bab ketuhanan. Ada sikit sebanyak pelajaran kita lepas kita bicara yang pelajaran bab beriman qada qadar ni dialah satu bab balik kepada bab ketuhanan, supaya kita sedar apa yang berlaku pada kita lah ni akan datang, begitu juga yang telah lalu. Tiada lain melainkan semuanya telah ditentu oleh Allah Ta'ala azali. Masa yang sama juga, tidak ada apa yang berlaku pada makhluk ni melainkan semuanya dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala azali. Ada dua takluk besar yang kita bicara balik dalam bab ketuhanan, yang kita dah bicara dalam bab uluhiyah dulu. Balik bicara dalam bab beriman dengan qada qadar ni, iaitulah khas bicara bab ilmu Allah Ta'ala dan bicara mengenai iradah Allah Ta'ala, yang semestinya apa yang berlaku pada kita ni tiada lain melainkan wajib kita beriman. Tak ada apa yang berlaku atas muka bumi ini melainkan semuanya sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Ada istilah kita jumpa itu inkishaf, nyata, terang, jelas, bahkan ternyata azali lagi, sebelum dijadikan makhluk ni lagi. Semua makhluk ni dalam ilmu Allah Ta'ala nyata, jelas, satu persatu, sama ada secara ijmalinya, secara tafsiri, yang zahirnya, yang batinnya, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan apa nak jadi pada kita ni adalah juga dalam ketentuan Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang berlaku atas muka bumi ni melainkan semuanya di atas ketentuan Allah Ta'ala belakang. Kita belajar bab akidah dulu dalam bab ketuhanan. Jadi bab qada qadar ni balik semula bab ketuhanan, supaya kita faham betul-betul konteks ilmu dan iradah Allah Ta'ala ni. Dan satu lagi adalah konteks kudrat. Itulah bab kuasa Allah Ta'ala, yang tidak apa yang berlaku lah ni pada kita, bila Allah Ta'ala tunaikan duk berlaku lah ni, setiap apa yang berlaku di seluruh alam ni, melainkan semuanya adalah dengan kuasa Allah Ta'ala, dan kuasa dia, apa yang dia sedang buat kat kita lah ni, satu alam ni semua dalam pentadbiran dia. Semestinya semuanya perkara itu
dah sabit dalam ilmu dia dan sabit dalam ketentuan dia, tak akan berubah sama sekali daripada apa keputusan dia yang telah dia tentu, dan tak akan berubah sama sekali dan tak akan berbeza sama sekali dengan apa yang dah sabit dalam ilmu dia. Itulah antara makna umum kita dah belajar bab qada qadar. Jadi qada qadar ni tiada lain melainkan nak mengajar kat kita prinsip kita di atas tak tahunya apa Allah Ta'ala tentu, wajib atas kita pergi belajar mana yang dibenarkan kepada kita untuk kita buat berdasarkan mizan syar'i. Istilah sikit. Apa dia mizan syar'i? Mengikut timbangan syarak. Mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana harus, mana makruh, mana haram, mana khilaf aula, mana boleh buat, mana kena tinggal, mana yang ada pilihan tapi afdal dia buat, mana yang wajib tinggal, kalau buat dia adalah berdosa, mana yang seeloknya tinggal, kalau buat dia dibenci, tak suka tapi taklah tahap dosa. Semuanya mesti ditimbang dengan mizan syar'i, dengan kayu ukur syarak. Tanpa mempelajari mizan syar'i ni, kita akan jadi tercengang, bengong, tak reti, jahil, akan jadi tersalah, bahkan ada jadi syubhah, jadi kesamaran pada kita. Kita nak buat ke tak boleh buat, nak kena buat ke tak buat, benda ni salah ke betul. Apatah lagi syubhah tu akan menyebabkan terjebaknya kita benda yang kita sangka halal rupanya haram, benda yang kita rasa sunat rupanya makruh. Contoh dah, benda yang kita sangka ibadat rupanya maksiat. Di sebaliknya pula, kita sangka benda tu maksiat rupanya ibadat. Kita sangka yang ni sebenarnya maksiat rupanya taat. Apa punca dia? Kerana tak faham mizan syar'i. Jadi tak dapat tidak untuk berjalan di atas faham kita segala apa yang berlaku ni dengan ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Masa yang sama kita pula tak tahu apa ilmu Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala dah tentu kat kita. Wajib atas kita pergi belajar apa yang Allah Ta'ala perintahkan kat kita. Prinsipnya jalbul masalih, dar'ul mafasid. Cari, rebut apa saja yang nama baik mengikut mizan syar'i, dan kena tolakkan dan hindarkan, jauhkan sejauh-jauhnya apa yang dipanggilkan larangan syarak, darul mafasid, apa benda yang nama rosak mengikut mizan syar'i, kayu ukur syarak. Tanpa mengenal betul-betul mizan syar'i ni, akan gagal perjalanan kita dalam bab pelaksanaan zahir. Macam mana kita nak hidup ni dengan Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala berdasarkan tunjuk ajar Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentulah perjalanan batin pun nanti akan gagal juga. Apatah lagi yang kita buat tu kita sangka adalah kebaikan, rupanya yang tu adalah kesalahan. Satu bahaya sangat jadi jahil ni. Satu jahil bahaya. Jahil adalah zulumat. Jahil dia sebab pergi neraka. Na'udzubillah. Jahil ni sebab boleh jadi jatuh dalam dosa. Kalau ada ilmu pun kadang tak selamat lagi. Bayang tengok kalau jahil. Wah, ada ilmu pun kadang dengan ilmu dia untuk dia buat kebaikan, dia tahu benda baik, yang tu pun kadang kalah dengan nafsu, terjebak juga, disini tergelincir juga untuk buat maksiat. Itu ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, apatah lagi akan mudah sangat untuk terjebak dalam maksiat. Satu, bahkan lebih bahaya lagi, dia akan sangka maksiat itu taat. Apatah lagi dia menghalalkan apa yang benda haram, dia dah terjebak tu. Yang tu boleh jatuh kufur langsung. Itulah bahayanya jahil. Tu ilmu adalah cahaya, jahil adalah zulumat. Mudah-mudahan Allah mudah urusan kita. Yang ni yang terus kita nak belajar supaya faham prinsip macam mana nak menggunakan atas kita beriman qada dan qadar ni. Yang kita satu konsep dah faham
satu sudut kita dah reti dah. Tak adalah Allah Ta'ala ni jahil. Tak adalah Allah Ta'ala ni tak menentu apa yang nak berlaku. Alhamdulillah, sudut tu kita faham. Kena faham lah satu sudut. Saya sebut ni mizan syar'i tu. Kena betul kan? Dalam masa yang sama pula, bila kita berjalan tu, kita buat, saya tengok berjaya. Boleh taat, boleh patuh, boleh dalam keadaan ibadat pada Allah Ta'ala. Zikir Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Jaga rak tu pun boleh binasa dan rosak juga kalau tak faham perjalanan akidah. Khasnya nak memaham semua berlaku tu dengan ilmu dan iradah Ta'ala. Kalau kita duk rasa hanya daripada diri kita sendiri, ada rasa takjub ke diri, duk hairankan diri, duk besar diri, duk bangga diri, suka kepada puji, habis. Ikut. Walaupun ibadat kita buat sebesar gunung, besar panjaran Everest tu, bumi bahasa gitu, penuh langit dan bumi, ada sebesar aja, walaupun sebesar darah, takabur, ujub, riak, sum'ah, hasad, habis, hangus, terbakar semua. Kenapa? Sebab kita belum dapat tauhid, belum faham lagi la ilaha illallah. Satu, kita nak berjalan atas nama seorang hamba atas muka bumi ni, fardu ain atas kita kena selesaikan pelajaran tauhid dia mesti betul. Mesti selesaikan pelajaran fiqh dia, yang untuk faham mizan syar'i ni, mana yang suruh, mana yang larang. Pula tu kena bersungguh-sungguh buat yang disuruh. Yang wajib sama telah. Yang sunat pun kalau boleh buat seboleh-boleh yang mungkin, sampai istilahnya bersusah payah dan berpenat lelah untuk buat benda yang sunat. Dalam masa yang sama kita duk gagah buat benda yang sunat, paksa juga diri lawan nafsu yang malas ni. Tak ada apa yang kita buat tu melainkan mengakulah ke Allah Ta'ala, la haula wa la quwata illa billah. Tak ada apa yang kita boleh buat taat ni melainkan dengan apa yang Allah Ta'ala beri bantuan kat kita, dengan taufik hidayat diberi, dengan kederat dia bagi pada kita. Tak ada satu pun daripada zat kita sendiri, daripada tabiat kita, daripada elat kita. Subhanallah, ada bab kita belajar dengan istilah Islamnya tu, bahkan segala-galanya adalah daripada limpah kurni Allah Ta'ala semata-mata kepada kita. Jadi nak dapat pelajaran tu macam mana? Antaranya faham dengan betul-betul perjalanan qada dan qadar ni. Yang mana? Allah lah yang telah menentu, dan semua yang dia buat tu semua dia tahu. Bila kita buat ni, nampak kita buat, balikkan berakidah la ilaha illallah. Semua ni dengan takdir Allah Ta'ala, aku jadi gini. Apa yang ada pada aku adalah limpah kurnia dia semata-mata, bukan daripada diri aku sendiri, daripada zat aku sendiri mutlak, yang daripada diri kita lah boleh buat semua ketaatan ni. Subhanallah. Yang tu adalah hurur syaitan, itu adalah tipu daya nafsu, itu adalah punca daripada jahil kita tak faham perjalanan akidah, perjalanan fiqh, perjalanan tasawuf, menyebabkan tergelincir kita daripada perjalanan sebagai seorang. Itu bahaya sangat jahil. Mudah tak mudah kita. Pastinya nisbah kita nak belajar kita ni nak ujung lah. Sepatutnya kalau nisbah belajar daripada awal hingga akhir, kalau khatam betul-betul, hadam betul-betul, insya-Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang telah kita belajar dan faham ni, dengan taufik hidayat juga daripada Allah Ta'ala, kita boleh luruskan perjalanan hidup kita supaya sentiasa hidup dalam keadaan ada perasaan bertuhan. Sentiasa hidup dalam keadaan ada perasaan yang aku ni tiada lain melainkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama betul mizan syar'i. Kalau kita buat benda salah, cepatlah mengaku, ampun, minta maaf, berdosa, silap, terlajak, ikut nafsu, bodoh, jahil, istilahnya terlalu pemarah, membenci, cinta dunia, gila pangkat, gila kuasa, hasad dengki, cintakan pujian, suka makhluk, kagum diri, mengaku jelas salah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah Rabbi, ya Allah ampunkan dosa aku. Ada yang aku tahu, ada yang aku tak tahu, ada yang aku sedar, aku tak sedar.
Aku balik pada akidah aku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kaedah kita nak berjalan. Mudah-mudahan Allah mudahnya kita faham kita perjalanan ni. Pasal nak dapat perjalanan ni adalah sangat mahal dan berharga. Inilah perjalanan yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita oleh generasi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah isyarat al-ulama warasatul anbiya, daripada sahabat tabi'in tabi'in sampailah kepada kita ni daripada para aulia dan para ulama tutup guru kita, ajar bagaimana jalan untuk menjalani hidup ni sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Betul-betul orang yang sentiasa merasakan kefakiran dan keberhajatan diri pada Allah Ta'ala, tak langsung menonjolkan diri. Kalau kita tertonjol pun, kita akan terbenamkan diri kita, benamkan diri kita dalam-dalam. Yang kita akan zahirkan Allah Ta'ala, yang kita zahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita macam mana? Kita akan tunduk setunduk-tunduknya. Kita akan merendah serendah-rendahnya, yang kita yakin tiada apa yang aku dapat ni melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Apa keyword dia? Ni, qada qadar. Qada qadar. Faham kita apa yang kita buat ni semua daya upaya Allah Ta'ala, semua ketentuan Allah Ta'ala, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang ni cuma Allah Ta'ala laksanakannya. Nampak kat kita, la haula wa la quwwata illa billah. Nampak kat kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah. Dengan puji Allah Ta'ala ni istighfar balik. Bahawasanya kita dah tersilap, kita dah terlangkah jalan, tersalah jalan, kita dah terlepas pandang, kita tak boleh pandang dah. Apa yang berlaku ni limpah kurnia Allah Ta'ala, anugerah dia kepada kita. Yang itulah bab-bab ni. Yang ni yang para ulama kita terus ajar, tak berjemu, continuously ajar, asuh. Inilah ilmu yang memang Rasulullah isyarat. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai liang lahat. Inilah benda yang kena jaga. Yang hidup dalam keadaan iman macam ni, iman dengan Allah Ta'ala betul, dengan Rasulullah betul, Quran betul, malaikat betul, kiamat betul, qada qadar betul. Qada qadar tu mana? Ni kita duk cara ni. Apa dia? Tidak ada apa yang kita dapat ni melainkan semua limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Kalau ada bencana pula, la yusibana illa ma kataballahu lana, la yusibana illa ma kataballahu lana, la yusibana illa ma kataballahu lana. Takkan kena musibah kat kita melainkan apa orang Ta'ala tentu. Kewajipan kita sabar dan ikhtiar untuk elakkan apa benda musibah mengikut mizan syar'i. Sekali lagi, besar kan pelajaran kita nak faham agama ni. Kita rasa kadang kita macam faham. Saya kan duk mengajar ni pun, bila jumpa guru ajar balik bab ni, dia sebut balik, rasa macam aku tak nak belajar. Dan ni yang sentiasa dia peringat Quran berperintah, fadzakir in nafa'ati zikra, fadzakir inda zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan. Sama ada orang ambil peringatan ke, tak bagi ambil peringatan ke, peringatan mesti diberi. Bagilah peringatan. Peringatan ni dia akan memanfaatkan orang yang ada iman. Orang ada iman dengar macam ni, alhamdulillah, ingat balik, sedar balik, refresh balik. Apa lagi sentiasa evergreen kita, la ilaha illallah. Segera ingatan kita, tauhid kita, qalbi kita, ruh kita, sir kita untuk mengiktiraf tiada apa yang ada pada aku ni melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Ini Allah fadl semua ni limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk ashkur am akfur, supaya kita boleh syukur, sedar ni pemberian Allah Ta'ala semata-mata. Dengan mizan syar'i, letak pula nikmat ni di tempatnya. Ni tujuan kita belajar. Bukan semata-mata untuk ambil ilmu apa dia qada qadar, lepas tu bla 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 bla. Lepas tu tak tahu berbalik lah. Tak tahu macam mana nak hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tak kena. Istilahnya belum selesai bab ilmu. Kadang teori pun belum lepas, macam mana nak praktikal.
Pasal ilmu iman ni, dia bukan ilmu teori semata-mata. Bahkan dia ilmu teori nak kena betul, lepas tu nak praktikal lagi betul. Dah kita faham Allah ilah, makhluk ni fakir, berhajat pada Allah, Allah tak hajat pada sesuatu. Macam mana nak praktikal hidup supaya rasa berhajat kepada Allah Ta'ala? Kalau kita nak rasa berhajat pada selain pada Allah Ta'ala, maksudnya praktikal tauhid kita gagal. Pasal apa? Pasal kita dah sebut la ilaha illallah, Allah ni tak hajat pada satu. Kita ni makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Tapi bila praktikal, duk berhajat, kita rasa berhajat tu kepada makhluk. Maksudnya gagal perjalanan tauhid kita. Tentunya bila gagal perjalanan tauhid, maksudnya gagal kita punya ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita tak jelas. Macam mana kita nak berjalan, pasal panduan kita tak dapat betul. Istilah macam kalau kita gagal memahami undang-undang jalan raya, lambang-lambang, isyarat jalan raya, peraturan jalan raya, kita bawa ikut jalan kita, betul JPJ duduk sebelah, dia nilai kita, rupanya kita gagal untuk diberikan lesen untuk boleh memandu jalan. Maksudnya apa? Rupanya ilmu kita, ilmu jalan raya gagal. Itu saya bagi contoh ilmu jalan raya lah. Ni bukan ilmu jalan raya kan, ni ilmu nak berjalan ke Allah Ta'ala. Pasal setiap kita yang lalu atas muka bumi ni balik berakal aja, memang kita kena berjalan dengan Allah Ta'ala. Quran sebut fafirru ilallah, kamu kena berlari ke Allah Ta'ala. Dalam masa duk berlari ni ada amaran Allah Ta'ala bagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Bahasa pun dalam bahasa. Dalam langkah syaitan bukan kita nampak apa dia jejak langkah syaitan, perjalanan syaitan. Inna syaitana kana li rabbih kafura, syaitan kufur dengan Allah. Kalau kita pun tak sedar Allah bagi jadi kita pun ikut dah jejak langkah syaitan. Jadi tiada jalan lain untuk keluar daripada jalan syaitan ni melainkan kena belajar macam mana nak mentauhid Allah Ta'ala, nak zikir dengan Allah Ta'ala, nak lawan hawa nafsu ni supaya sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Tak ikhlas pun taat juga. Malas pun bangun juga. Kalau tak suka pun buat juga. Tak seronok pun dengar juga. Malas pun rajin juga, paksa juga. Ni kaedah-kaedah kita atau istilah ulama' ni lah dipanggil mujahadah. Tak ada jalan lain nak pergi pada jalan Allah Ta'ala melainkan kena mujahadah. Pasal jalan nak ke syurga susah. Semua orang nak syurga. Macam mana kita dah belajar. Tapi jalan nak ke syurga susah. Sikitlah mukadimah ke sana. Pasal itu antara matlamat pelajaran kita. Kita belajar ni bila kita faham, kita nampak ada pencerahan dari sudut. Oh rupanya macam ni ke kita kena belajar. Ni ke tujuan kita belajar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan kita bagaimana untuk kita meneruskan visi dan visi kehidupan ni tepat. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan kita bercontohkan contoh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah disyarahkan oleh para ulama dan ilmuwan kita, mengikut kaedah tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya yang betul. Apa ilmu tiga serangkai ni, tauhid, fiqah, tasawuf ni dah dibawa oleh ulama kita dulu macam mana nak meluruskan kehidupan kita atas muka bumi. Jadi yang kita nak telan ni, kata dia, bermula makna qadar. Apa dia qadar? Yang kita selalu sebut takdir. Kita tengok dia nak bagi definisi apa. Tengok apa yang kita nak pakai. Tengok yang mana ada masalah lagi, kota tengok. Satu hal. Ada satu sudut, saya dah cerita dah pun sebenarnya apa dia. Yang ni cuma ilmiah sikit. Kalau saya tengok munasabah lagi, saya cerita. Berikut kaedah bahasa syariah apa masuk otoritas. Macam mana. Kalau agak beban aja saya tak cerita tu, cukup dengan apa dia sebut ni. Akidah kita dengan kodok qadar ni betul, alhamdulillah. Tak kenal apa dia kaedah bahasa syariah, apa dia kaedah apa masuk otoritas pun tak apa. Tapi umumnya perjalanan akidah kita betul. Apa kodok, apa dia qadar tu betul. Nisbah akidahnya betul, nisbah nak berjalan tu pun betul. Taklah kita menyalahkan Allah Ta'ala, kita melepaskan diri kita daripada kejahatan yang kita buat, kesalahan kita, kebodohan kita, maksiat kita, kedurjanaan kita. Bahkan
kita nisbahkan pula kejahatan kita, kesalahan kita, kecuaian kita pada Allah Ta'ala, dan blame lah, salah ke Allah Ta'ala pula dari apa yang berlaku pada kita. Oh, macam mana boleh berjalan macam tu? Mesti ada silap langkah tu. Na'udzubillah. Baik. Jadi apa makna qadar? Bahasa kita duk pakai takdir. Sebut takdir ni apa? Takdir ni kata dia menjadi oleh Allah Ta'ala akan suatu perkara atas barang yang sudah ditentu akan dia oleh iradatnya pada azali. Itu statement. Bahasa lain, qadar tu apa? Dia kata menjadi. Bahasa lain, untuk bagi faham betul-betul, qadar tu ialah menjadi. Tarikh dia bagi sini, kata dia qadar ni, takdir ni apa? Dia adalah perlaksanaan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melaksanakan, Allah Ta'ala tunaikan, Allah Ta'ala cashkan, Allah Ta'ala bagi jadi. Istilah dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu tauhid dipanggil Allah Ta'ala tanjizkan apa perkara, setiap suatu perkara atas barang yang sudah ditentu oleh iradatnya Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala dah tentu, Allah Ta'ala bagi jadi, Allah Ta'ala luluskan, Allah Ta'ala cashkan, Allah Ta'ala tanjiskan, Allah Ta'ala laksanakan. Macam ni kita malam ni 18 bulan, waktu maghrib dah bunyi pun alam untuk isyak. Kita duduk dalam masjid, saya duduk ajar, tuan-tuan duduk dengar, ada duduk depan, ada duduk belakang, ada duduk tidur, ada bawa anak, ada seorang diri, ada tua, ada muda, ada lelaki, ada perempuan. Semua tu siap dalam ilmu dia, iradah dia, macam mana dia tentu tu. Sekarang ni dia sedang duduk laksana. Tengok sekali, saya datang daripada dahulu, tuan-tuan datang pada rumah, tuan-tuan pilih duduk situ, saya pilih duduk sini, tuan-tuan datang dengan ada pen, dengan ada kitab, ada tak bawa datang apa pun, ada yang duduk menyorok bertingkap, ada yang duduk tempat makan, ada duduk isap rokok, ada balik rumah, ada benci dengan majlis ilmu mana. Semua tu tak akan ada yang berlaku, melainkan tepat macam mana ketentuan dia, tak miss walaupun sebesar tu. Kalau istilah tukang, dia kata tak lari walaupun satu hun. Untuk tak faham tu dah, guna bahasa gitu. Tak lari satu hun. Kalau tukang masak, dia apa? Tak lari, stupid garam pun tak lari. Ada tukang masak ni, saya sebutlah tukang masak ni. Betul tak kena, nanti saya kenal. Kalau nisbah baca Quran, kalau ngapai, tak gugur satu huruf pun. Tak salah satu baris pun. Allah Ta'ala, mana mungkin berlaku ada silap? Subhanallah. Jadi nisbah apa yang berlaku ni mesti tepat. Itu yang. Jadi qadar ni apa? Takdir ni atau tarikh dia beri, dia adalah perlaksanaan apa yang Allah Ta'ala dah tentu dengan iradat dia azali. Wajib kita beriman apa yang berlaku ni tiada lain melainkan semua yang dalam semuanya dah ada dalam ketentuan Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala. Saya saja suka kaitkan dua sekali. Pasal dua tu memang tak boleh lari. Memang bila bahas mudah pun, kalau kita mengaji ke atas pun, memang tak akan larinya. Pasal mesti apa yang berlaku, tidak akan ada lain melainkan pastinya tepat, muafakat, tak lari walaupun sebesar zarrah, takkan berganjak, takkan teralih, takkan berbeza daripada apa orang Ta'ala tentu pada ilmu dia dan pada iradah dia, walaupun sebesar zarrah. Pelajaran senang je. Ada benda kita dah dengar lama dah, cuma kadang kita nak bawa tu tak pandai. Apa maksud bawa tu tak pandai? Kita tak tahu macam mana nak. Dengan itu, kita punya hati ni boleh berserah ke Allah Ta'ala. Hati kita ni akan memuji Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Tak rasa sikit pun kat batang tubuh kita, kat diri kita. Kalau boleh rasa kat diri kita, maksudnya kita tak faham lagi. Alhamdulillah. Ada sesuatu rasa kat diri kita, kita belum faham lagi. Bismillah. Ada sesuatu kat diri kita, kita belum faham lagi apa makna subhanallah. Belum.
Ada sesuatu kat diri kita, kita belum faham lagi apa makna Allahu Akbar. Belum. Tak faham lagi. Pasal orang yang faham Allahu Akbar, orang yang faham Subhanallah, orang yang faham Alhamdulillah, apatah lagi orang yang faham La ilaha illallah. Inilah orang yang mukhlisina lahuddin. Dapat ikhlas tu, ikhlasnya apa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dapat ahadiyah, dapat wahidiyah, dapat wahdaniyah Allah Ta'ala. Selagi tak boleh dapat tu, maksudnya belum faham lagi La ilaha illallah. Belum ni. Satu sudut mungkin satu sudut kecil. Allah je Tuhan, makhluk kan Tuhan. Terlalu kecil tuan-tuan. Terlalu kecil. Faham tauhid dia. Satu kita rasa macam kita dah faham. Cerita ilmu tauhid, tak mau dengar lah ilmu tauhid. Aku dah lama dah dengar. Boring lah dengar ilmu tauhid. Stop. Tahu lama kita, saya berjumpa dengan guru duk ajar buat ilmu tauhid ni, tiada apa yang mereka duk sibuk harian tentang melainkan tauhid, 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 tauhid. No. Kita ni dengar ilmu tauhid, ni dia apa? Tauhid. Ni dia apa? Tauhid. Celaka besar lah siapa yang dia rasa dia dah mahir sangat tauhid sedangkan tak pernah belajar ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada celaka tu. Dia bahagiakan kita dengan dia fahamkan kita macam mana perjalanan tauhid tu. Ada Allah. Baik. Jadi antara tauhid tu macam mana? Faham kita apa yang berlaku ni, sedang berlaku ni, yang ni adalah perlaksanaan yang Allah melaksanakan. Cuma atas istilah, bila Allah Ta'ala melaksana dengan kudrat, melaksana apa yang telah ditentu oleh iradat, melaksana yang muafakat dengan ilmu dia. Okay. Mesti faham disiplin bahasa, ilmu, istilah, kefahaman mesti betul lah. Tu tak boleh silap lah tu. Nak boleh sampai terasa hati, boleh faham, cerah mata hati, boleh dapat terasa hati pula. Hati ni boleh ada pasrah diri pada Allah Ta'ala dalam masa yang sama. Buat sungguh-sungguh, dapat berjaya ni, terasa apa? La ilaha illallah. Alhamdulillah, hamdan laka ya Rabb. Pujian untukmu ya Allah. Tak ada apa-apa untuk aku, bukan untuk aku, bukan untuk wang ringgit, bukan mak aku, bukan bapak aku, bukan siapa-siapa di kalangan makhluk ni. Bahkan wajuh hati ni hanya pada Allah Ta'ala. Kat makhluk atas dasar ambil sabab, laluan sabab. Lapar ambil makan, dahaga ambil air, tak nak ngantuk ambil kopi, tak nampak asal lampu, mata kabur buat spek, cerah nampak. La ilaha illallah. Allah ni cerah mata aku. Tuan dengar elok saya sebut tu. Tuan, bukan senang nak mendapat ilmu. Bolna hasan, lakin amal bahut muskil. Sebut sedap, senang. Ada orang sebut pun tak reti. Bayang tengok ilmu apa yang nak ada. Ada orang nak cerita pun tak boleh. Tak jaya nanti saya test kat tuan-tuan. Cerita balik apa saya sebut tadi. Apa maksud takdir? Dengan buku teks tak ada, buku nota tak ada. Pen tak ada. Kalau tuan-tuan memang semua boleh masuk dalam fikiran, lekat terus. Bahkan dah sejati dah dalam kepala ni. Satu hal. Lepas tu, duduk jalan hari-hari tu, macam mana? Nak cakap pun tak boleh, nak hurai pun tak boleh. Apatah lagi nak amal. Orang yang dah boleh cakap pun, nak amal pun dia rasa susah. Tambah amal, ilmu apa pun tak ada, nak amal macam mana? Yang inilah tutup guru kita dah sebut, tuan-tuan. Dia kata nak amal susah, nak amal kena banyak amal. Banyak amal, amal apa? Amal yang paling susah, tuan-tuan, ni sebut ni tutup guru dan para ulama kita ialah amal batin. Apa amal batin ni? Amal tauhid, amal zikir, amal ta'zim, amal tasbih, amal taqdis, amal tanzih, amal tahmid, amal tauhid. Macam mana nak amal tauhid? Mukhlisina lahuddin, la ilaha illallah. Hadza min fadlillah. Ujian untuk Allah. Makhluk takkan ada apa-apa sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Maka min nikmatin fa min Allah. Allah la yasuqul khaira illa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Tak ada apa yang tolakkan pada bencana melainkan Allah.
Kalau datang kebaikan pun tiada datang ke kebaikan melainkan Allah. Tak ada apa yang kita tengok atas muka bumi ni, tiada apa yang kita sedar ni, melainkan semuanya minallah, 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 mengikut mizan syar'i yang betul. Saya sebut macam tu siapa? Jaga ada tempat dia jadi salah kan. Pasal ada display ni. Sagi jadi bodoh pun macam mana nak buat, ketentuan Allah Ta'ala jadi aku bodoh. Situ bodoh. Situ kena iblis tu. Dia salahkan Allah Ta'ala, dia tak bodoh dia. Sedangkan dia yang jadi sebab bodoh. Dia yang buat bodoh. Allah Ta'ala tak suruh bodoh. Dia yang telah cari jalan bodoh, lepas tu dia bodoh. Dia salah Allah Ta'ala, dia tak bodoh dia. Itu salah. Ya. Dia tak maksiat dia salah Allah Ta'ala. Allah yang tentukan aku jadi maksiat. Jaga. Ada tergelincir kat situ. Ni semua permainan syaitan. Ni game syaitan. Game nafsu. Alhamdulillah. Baik, sekali lalu saya dah sebut, dah baca dah kat tuan-tuan, apa yang dimasukkan dengan takdir tu ataupun qadar tu. Yang qadar ni adalah menjadi atau melaksana oleh Allah Ta'ala apa yang telah ditentu dengan iradat dia azali. Dan makna qada itu, qada ni apa? Qada itu menentu oleh iradatnya, adalah ketentuan Allah Ta'ala. Dia ambillah CPA tu. Qada tu ketentuan Allah Ta'ala. Takdir tu pelaksanaan daripada Allah Ta'ala. Qada tu ta'aluk iradat. Qadar itu ta'aluk kudrat. Saja saya sebut disiplin-disiplin ni lama. Kalau nak panjangkan sikit macam mana saya sebut sekali lalu tadi, Allahumma salli qada itu ta'aluk iradat dan ta'aluk ilmu. Qada itu adalah menentu Allah Ta'ala azali dengan iradat dia, dan ilmu Allah Ta'ala azali dengan ilmu dia. Takdir tu apa? Pelaksanaan Allah Ta'ala dengan kudrat dia, tepat dengan iradat dia dan ilmu dia. Baik. Jadi qada tu menentu oleh iradatnya pada azali akan perkara yang lagi akan dijadikan dia. Ini asal tarikh dia bagi. Ya, atur lagi. Dan kata qil akas. Qala ba'duhum, maksudnya ada sebagian ulama dia bagi definisi terbalik. Apa dia terbalik? Qadar tu, takdir tu adalah apa Allah Ta'ala tentu azali. Qada tu adalah pelaksanaan Allah Ta'ala dengan apa dia tentu. Kalau saya gabung dengan ilmu tadi, jadi atas kata akas. Akas tu bahasa Arab, maksudnya terbalik. Apa dia terbalik? Takdir tu apa yang sabit pada iradah azali, dan apa yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala azali. Qada tu adalah pelaksanaan ni, tepat macam mana iradat dan ilmu dia, tak lari walaupun sebesar. Jadi tuan-tuan nak pegang mana tak ada masalah. Mana dia qada, mana dia qadar. Tapi tuan-tuan mesti faham dua-dua prinsip. Sama ada tuan-tuan nak kata yang azali itu adalah qada, ataupun yang azali itu adalah qadar, ataupun yang duk berlaku lani, Allah Ta'ala duk luluskan, tanjiskan, dia cashkan, dia laksanakan apa yang telah dia tentu, apa yang dia telah blueprintkan, itu kot bahasanya. Azali itu dia laksanakan lani. Tuan-tuan nak gunakan qada ke qadar ke tak ada masalah. Tapi kena faham, tiada apa yang berlaku melainkan semua telah ketentuannya. Ketentuan tu cakap Melayu, tentu tu sama ada tentu tu qada ke, tentu ke qadar ke, tak ada masalah. Baik. Kalau nisbah istilah tak ada masalah tuan-tuan nak kata yang azali itu qada ke ataupun yang azali itu qadar ke. Begitu tak di sebaliknya. Cuma bila yang azali itu qadar, yang dia laksanalah ni, pelaksanaan tu qada. Kalau yang azali itu qada, yang sedang berlaku ni, yang tu adalah qadar ataupun takdir.
Itulah maksud beriman dengan qada dan qadar. Okay, lalu saya dah sebut dah takrif. Jadi kalau tuan-tuan ada faham, dia mesti faham. Dia dah sebut pun, sama ada yang tadi yang pertama dia sebut, yang qadar tu pelaksanaan, yang qada tu adalah ketentuan, ataupun terbalik. Apa dia? Yang qada tu yang qada tu adalah pelaksanaan, yang qadar tu adalah ketentuan. Jadi kalau tuan-tuan pakai mesti salah satu dah. Tak ada masalah. Nak faham qada qadar belah mana. Tapi dalam kita duk lalu kehidupan ni, mesti hidup dengan perasaan qada qadar. Apa dia? Lagi saya mengajar, tuan-tuan mengaji. Alhamdulillah dapat mengajar. Macam mana? Allah bagi aku kederat mengajar. Dia ilhamkan aku untuk cakap macam ni. La haula wa la quwwata illa billah. Itu saya. Tuan-tuan, pula macam mana? Alhamdulillah boleh mengaji, dengar walaupun duduk belakang, walaupun duduk kat dapur, walaupun sambil goyang kaki, faham juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki aku boleh tinggal benda-benda maksiat ni, duduk di tempat yang sepatutnya ikut SOP mengaji. Itulah sikit kan. SOP masuk masjid pun kadang orang jeling mata, tengok tak tulis nama. Takkan mengaji, pergi duduk dekat kaki lemah. Yang tu patut SOP tak dijelin apa-apa. Sikit lah ayat tu kan. Yang tu yang saya kata mesti ukur dengan mizan syar'i. Kalau mizan nafsu lain. Mizan nafsu. Ikut suka aku lah, aku nak duduk mana pun. Duduk depan pun, kadang tidur aja. Apa biar aku duduk belakang. Kalau kira hak tu, tak boleh nak nasihat apa lah, ikut mikir lah. Ikut mikir tu maksudnya, ikut awal nafsu mikir lah, tak ikutlah mizan syarak. Nabi ajar gitu ya. Allah Ta'ala punya perintah gitu ya. Makan pandai pula duduk depan, ngaji duduk belakang. Kan tak kena tu. Sikitlah saya syarah macam tu, mengambil je. Jadi saya nak cerita apa? Jaga pasal mizan syar'i ni kena mengaji, dia ada detail ya. Okay, lalu ada pun kita dah belajar dah dalam bab ketuhanan dulu. Jadi jangan silaplah cara kita berjalan hidup. Ya, Quran begitu banyak tuan kalau saya sebut ni. Takut muntah hijau kan. Begitu banyak ayat Quran saya sebut sekali lalu lah tadi kan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Macam-macam hal tu, nak urai tu. Sekali lalu, banyak sangat, terabur kan. Saya nak sebut prinsip. Jadi kita boleh buat apa ni, khasnya dalam keadaan taat, boleh buat. Rasakan kejayaan kita bukan daripada zat kita sendiri, keupayaan kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Bersihkan diri kita daripada rasa kediri kita, bahkan pulang dan rujuklah kepada daya upaya yang datang daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kalau istilah Arabnya, abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika ya Allah. Aku lepas diri daripada daya upaya aku untuk aku boleh buat taat ni ataupun tinggal maksiat ni, melainkan aku balik kepada apa yang ada kat aku ni boleh taat padamu dan tinggal maksiat ni, melainkan dengan daya upaya yang datang daripada Engkau ya Allah. Berikan taufik hidayah ni. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hati tu rujuk, rasa seronok dengan Allah dan anugerah dia. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul bi fadlillah. Allah Ta'ala perintah supaya Rasulullah bagi tahu bi fadlillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan takdir dia azali, dengan ilmu dia azali, dia tentukan kita begini, boleh buat taat macam mana dia kendaki. Bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan rahmat dia, limpah kurnia dia, anugerah dia, kasih sayang dia, dengan limpahan kurnia, anugerah, ihsan diberi pada kita semata-mata mutlak daripada dia tu. Fabidzalika falyafrahu. Dengan inilah kata Allah Ta'ala, kamu sepatutnya kena seronok dan bergembira. Bukan gembira dengan kamu boleh taat, tapi gembiralah dengan Allah beri kamu boleh taat. Bergembiralah dengan limpah kurnia Allah beri kat kita, dengan tu kita boleh taat.
seronok dengan siapa pemberi nikmat, bukan dengan seronok aku taat. Sikit je tuan-tuan akidah ni. Miss saja out. Takabur. Miss saja ujub. Miss saja riak. Miss saja sum'ah. Miss saja hasad. Sikit miss. Dan sikit miss tu kerja siapa? Hati. Lepas tu kena tak belajar tasawuf? Kok tuan-tuan boleh jadi ahli tasawuf? Boleh dapat mukhlisin alahuddin tanpa ada proses tarbiyah macam mana ulama kita ajar. Handai lah tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan boleh, saya kata gini, bohong. Pasal ulama kita dah sabit siap dah. Tak dapat tidak perjalanan tasawuf mesti ikut perjalanan yang telah dirumus, telah diatur, telah disusun aturkan dengan formulasi dia. Founder dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Mesti ikut dia punya peraturan. Tuan-tuan tak ikut ilmu sufi, mengikut perjalanan dia, tuan-tuan ikut perjalanan siapa? Mana aja siapa tuan-tuan ikut? Ulama mana tuan-tuan ikut? Tuan-tuan mana tuan-tuan follow? Kaedah apa yang tuan-tuan pakai? Latihan apa? SOP mana yang tuan-tuan ambil? Mana siapa yang tuan-tuan ikut? Yang tu kot soalan-soalan. Baik. Itulah sekali lalu untuk lalu tu. Dan tak dapat tidak mesti faham mizanul syar'i. Kalau nak tawakal pun mesti betul prinsip tawakal dia. Kalau dah salah, mengaku je lah salah. Jangan duk salah menyalahkan orang Ta'ala. Yang ni adalah maksiat-maksiat yang kadang-kadang kita tak sedar. Na'udzubillah. Bahkan dia tak sedar tu dia membawa akibat dia dosa yang sangat besar. Na'udzubillah. Tak mana ni yang dosa sangat besar? Dah lah buat salah. Menyalahkan orang Ta'ala yang kita ni salah ni pasal Allah yang bagi aku buat salah. Inilah perangai syaitan. Iblis bila dia dah engkar dengan Allah Ta'ala, tak mau sujud pada Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala perintahkan untuk beri penghormatan Nabi Adam dengan istilah usjudu li Adam tu, bila dia tak mau berikan penghormatan dengan sujud pada Nabi Adam dari atas perintah Allah Ta'ala tu, dia kata apa? Allah Ta'ala, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku ni. Nampak? Ini yang biadab ni. Ini sesatnya perjalanan syaitan ni. Siapa-siapa yang duduk tempat ni, yang ni amalan syaitan. Kita dilarang untuk mengikut khutuwat syaitan. Ni langkah syaitan. Ni jejak langkah syaitan. Apa dia? Dia buat salah, dia salah dengan Allah Ta'ala. Tengok satu sudut macam ahli tauhid aja. Siapa? Dengan sebab kau sesatkan aku. Betul ke? Mana ada boleh jadi sesat? Melainkan Allah lah bagi sesat. Nampak satu sudut, bagus. Tapi atas bahasa ulama, iradatun wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Kaedah diajar dalam tauhid, iradat lain dengan suruh. Allah Ta'ala memang dia yang kenaki iblis jadi iblis, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan iblis jadi iblis. Iblis dengan apa Allah Ta'ala dah beri pada dia dengan ikhtiar, dia dengan ikhtiar dia yang pilih engkar untuk engkar dengan Allah Ta'ala. Aba wastakbara. Dengan sebab tu dia jadi sesat, tapi dia telah menyalahkan Allah Ta'ala. Dia kata Allah yang telah sesatkan dia. Qala rabbi bima aghwaytani. Kita tak dibenarkan ikut jalan syaitan, bahkan disuruh kita ikut jalan Nabi-Nabi dan Rasul. Nak ikut jalan Nabi-Nabi dan Rasul ni apa kaedah dia? Ikutlah langkah Nabi Adam, walaupun dia tak salah, dia tak berdosa, walaupun dia maksum. Tu ada pelajaran kita dah belajar tu. Tak ada Nabi seorang pun yang buat dosa. Tak ada seorang Nabi pun yang buat benda-benda makruh. Dosa tu haram lah weh. Tak ada seorang Nabi pun buat benda makruh. Tak ada seorang Nabi pun buat benda yang khilaf aula. Semua Nabi Rasul ni buat taat. Ada bab kita dah belajar dalam bab Nabi Rasul. Wajib, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Menyalahi akidah ni maksudnya menyalahi akidah ulama ahli sunnah. Nabi Adam walaupun tak berdosa, tapi dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Dia tak pernah buat salah, tapi dia rasa diri dia bersalah. Satu, kalau tuan-tuan dengar cerita-cerita Nabi Adam tak betul, tuan-tuan wajib taubat pergi ngaji lain kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam tu dia bukan dosa. Dia hanya rupa dosa. Saya bagi prinsip je. Ada benda kita dah belajar.
Dia atas ringkas saya sebut itu. Dia bukan dosa, dia rupa dosa. Mustahil Nabi Rasul buat dosa. Mustahil Nabi Rasul buat dosa. Jaga juga, ada orang faham macam ni pula. Kata dia Nabi Rasul sebenarnya buat dosa, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa Nabi dan Rasul. Oh, salah. Bukan macam tu. Yang tu bukan makna maksum. Kalau Nabi Rasul buat dosa, dah hati Nabi Rasul, Allah Ta'ala ampun Nabi Rasul. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah ampun dosa kamu telah lalu yang akan datang. Dah hati Nabi Rasul, Allah Ta'ala ampun tak. Salah faham itu. Itu ambil zahir ayat, bukan maksud ayat itu. Kalau ambil faham zahir dengan makna Nabi Rasul pun tergelincir buat dosa, tapi dah Nabi Rasul Allah Ta'ala ampun Oh tidak. Fahamnya itu salah, tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib i'tiqad Nabi Rasul tidak akan ada sebarang nama dosa. Bahkan dosa ni mustahil. Mustahil akli. Maksudnya tak munasabah. It is impossible. Yang Nabi Rasul ni akan buat benda yang Allah Ta'ala forbid them. Forbidden them. Mustahil ada benda yang forbidden ni dibuat oleh Nabi Rasul. Subhanallah. Tapi Nabi Adam tak ada nama dosa sekalipun. Cuma nampak zahir dosa. Belajar elok-elok macam mana nak faham tak berdosanya dia. Yang zahir tu nampak dosa tu. Kena lihat apa syarat ulama dan takwilan ulama untuk menyelesaikan kes tu. Walaupun tak berdosa, tapi dia rasa dia berdosa. Itu bukan saja Nabi Adam, itulah juga perjalanan semua Nabi Rasul. Hatta Nabi kita Muhammad SAW. Setiap hari tak kurang 70 kali istighfar. Bayang ni. Kita berapa kali? Ada 70 tak? Dia 70 pun dengan dia rasa dia bersalah. Sedangkan mana ada dosa pada dia? Kita ni kalau kita istighfar pun, kalau ada 1000 kali pun, kita istighfar dengan tak rasa bersalah. Kita paksa-paksa je mengaku bersalah. Tapi kita tak rasa bersalah. Nabi Rasul memang tak bersalah. Tapi dia merasakan diri dia bersalah. Apa kesenian yang ada pada Nabi Rasul yang menyebabkan dia rasa bersalah tu? Yang tu kena mengaji khas. Memang ada ulama ajar, ada benda yang saya dah ajar pun. Cuma kadang-kadang kita tak ambil peduli, kita miss. Ambil faham kat situ. Sedangkan situlah yang menyebabkan kita kenal kenapa kita bersalah dan kenapa Nabi Rasul dia rasa dia bersalah. Yang kalau kita tak faham tu, kita pun tak tahu apa yang kita buat salah. Baik, saya tak panjangkan situ. Kalau tanya, saya jawab. Ada benda kita dah belajar, saya sebut dengan formulasi begitu. Mudah-mudahan Allah telah cerahkan hati sanubari kita, fahamkan benda kita. Kalau ada masalah, tanya. InsyaAllah kita sambung nanti. Dan disandarkan menentu bagi iradatnya majas akli. Yang tu ada pelajaran lain. Nanti kena belajar. Pasal ada istilah majas akli. Besar pelajaran itu tuan-tuan. Kalau nisbah ilmu tauhid, saya ngaji tentu guru yang duk ajar dalam bab ilmu akidah ni. Bila sampai majas akli ya, kadang sampai 3 kali 4 kali kuliah tuan-tuan, dia cerita majas akli ya. Pasal kita dalam kehidupan harian ni, tuan-tuan kena faham apa istilah majas akli ni. Faham majas akli ni barulah jadi ahli tauhid. Tuan-tuan tak faham majas akli, tuan-tuan tak boleh jadi ahli tauhid. Boleh dikatakan hampir mustahil jadi ahli tauhid. Apa dia tu? Coming soon. Next year. Next year lah. Nama year tu next year. Tapi next year tu next month. So next month is January. InsyaAllah. Menyomong kita jumpa. Nah, cerita tu panjang. Saya tak berhenti lagi. Waktu yang sepatutnya kena berhenti. Lagi saya tambah sejam lagi. Boleh je. Tapi Adam dengan kodok-kodar tu pun dah benda besar. Saya ngaji juga tu buku kadang dia nasihat ini. Dengar. Apa dia? Kita kadang ngaji gaduh nak ilmu. Tapi ilmu yang ada pun kita tak larat nak beramai. Dah abal pun bukan susah. Apa dia? Dia ilmu rasa. Ilmu iman ni ilmu rasa. Ilmu rasa hati. Ilmu untuk feeling. Ilmu untuk rasa hati. Kerja ilmu iman ni pula, dia bukan kerja macam menyangkul, pajak gunung, tak ada. Hatta dengan makan nasi, minum air, tidur, ilmu iman ni lagi senang. Tapi dia susah siapa? Pasal kelahi dengan syaitan. Kelahi dengan Iblis. Iblis takkan bagi kita dapat iman. Kerasnya nak dapat iman dengan Allah. Nak rasa apa yang ada pada aku ni, limpah kurnia Allah Ta'ala. Aku boleh tidur ni pun, baring pun. Bismikallahumma ahya wa amut.
Nak boleh rasa hati macam tu pun susah. Jangan kata nak rasa hati. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut pun susah. Walaupun bukan susah sangat nak dia hafal. Ada yang dah hafal. Ada profesional pun. Tapi nak rasa dengan hati. Apa dia? Aku boleh tidur ni. Jaga hidup ni. Hidup mati ni. Allah bagi hidup mati aku. Nak boleh feeling dengan hati. Yang tu pun tak rasa-rasa sampai ke saat. Yang tu yang saya ngaji tu sebut. Kita apa? Kita kadang nak ilmu banyak. Tapi apa ilmu dah dicorah. Yang tu pun kita tak praktis. Satu pun kita tak buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita. Dijadikan kita nak beramal, nak berzikir, nak fikir di sini. Dan boleh kita beramal pula macam mana batin kita qalbi ni. Sentiasa tawajuh dia pada Allah Ta'ala. Fokus kita pada Allah Ta'ala. Walaupun jasad ni dengan makhluk. Tapi hati ni sentiasa ke Allah Ta'ala. Antara uslub ni kita akan jumpa akan datang. Tuan kena faham disiplin majaz akli nama dia. Apa dia tu? To be continued. Okay. Next scene coming soon. InsyaAllah. Ada soal? Bismillah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.